Ke Pekan Kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka, salam sejahtera pemanis bicara. Selamat petang dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi pengenalan kelab fizik bagi sesi 2021-2022. Sebelum memulakan majlis, kami memohon mahasiswa-mahasiswi tahun 1 untuk mengisi Google Form kehadiran yang telah disediakan. Anda boleh mengimbas QR Code yang terpapar di poster atau tekan pada pautan di ruangan komen. Para hadirin juga diingatkan supaya menutup mikrofon sepanjang majlis berlangsung. Yang berbahagia, Dr. Rozida Wati Awang selaku Ketua Program Fizik bersama Dr. Syazana binti Abdul Hamid merangkap penasihat Kelab Fizik. Yang dihormati para pensyarah Kelab Fizik dan barisan majlis tertinggi, Exco Kelab Fizik sesi 2021-2022 Universiti Kebangsaan Malaysia serta yang diraikan mahasiswa-mahasiswi fizik kemasukan baharu sesi 21-22. Bunga mawar cantik tersemat dipetik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis mempersilakan saudara Aidil Rahmatul Fatihah bin Azhar Adnan untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala nikmat dan berkat-Mu bersempena dengan majlis pada hari ini. Kami mohon inayah dan taufik-Mu, kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul ilmu, tukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi jabatan kami. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan daripada Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Semoga serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Aidil atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis ingin menjemput Dr. Syazana binti Abdul Hamid selaku penasihat Kelab Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis. Okey, sekali lagi Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, seperti yang telah dimaklumkan oleh pengerusi majlis tadi, saya Dr. Nurul Syazana binti Abdul Hamid adalah merupakan salah seorang penasihat Kelab Fizik UKM. Jadi kamu semua adalah ahli-ahli kelab, semua pelajar fizik adalah ahli-ahli kelab fizik. Okey, dan selepas ini kita akan ada sesi temu bual bersama atau sesi soal jawab bersama dengan barisan kepimpinan, dan saya diberitahu juga semua soal-soal selidik mengenai apa-apa permasalahan yang berkaitan dengan kelab fizik telah diedarkan dan pelajar telah memberi maklum balas. Okey, sebentar lagi kita akan cuba menjawab apa-apa persoalan pelajar. Selain itu, saya juga nak menyatakan kami di Kelab Fizik ni, di Kepimpinan Kelab Fizik telah merancang beberapa aktiviti untuk semua pelajar yang kami kira akan memberi manfaat kepada para pelajar semua. Dan seandainya anda semua ada orang kata ada idea atau apa yang anda rasa perlu yang hendak
dibuat aktiviti anjuran kelab fizik, boleh maklumkan kepada saya atau kepada barisan kepimpinan. Okey, kalau ada idea, mungkin ada pelajar ni dia dah ada pengalaman barangkali kan di peringkat sekolah, di peringkat matrikulasi, SPM, STPM yang untuk merancang aktiviti, menjalankan aktiviti. So kita perlukan kamu semua idea-idea dan juga khidmat kamu semua untuk membuat aktiviti kelab fizik pula. Okey, saya pun tak bersadang nak bercakap panjang. So saya kembalikan kepada pengerusi majlis dan sekali lagi tahniah dan selamat datang kepada semua. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syazana atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Harish Rao, anak lelaki Adi Narayana Rao, selaku Yang di-Pertua Kelab Fizik Universiti Kebangsaan Malaysia sesi 2021-2022 untuk memberi sedikit ucapan dan pencerahan mengenai kelab fizik dan juga aktiviti anjuran kelab fizik. Majlis dengan ini mempersilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Luban ya atas ucapan tadi. Seperti yang anda dengar daripada saudara Luban tadi, saya merupakan Yang di-Pertua Baik Kelab Fizik bagi sesi 2021 dan 2022. Baiklah, sebelum kita teruskan program kita, saya ada beberapa perkara yang saya ingin berkongsilah dengan anda. Saya ada di taklimat sebentar tadi bersama penyelaras program kita kan. Saya tengok pelajar-pelajar kita pun ada banyak jenis soalan. Amat bagus sebab kita perlu selesaikan semua jenis soalan yang anda ada. Pertama sekali, sebelum anda memulakan PDP anda secara online, saya tahu PDP di universiti ni agak susah. Lagi bila online dan kita tak ada rakan-rakan di sisi kita untuk tolong kita. So saya ingin mencadangkan anda sekarang ada grup kan Fizik 2021-22 kan. Sebentar lagi selepas selesai program MMM ni, grup tu akan dijadikan sebagai grup kelas anda. Pastikan anda latih seorang ketua kelas agar saya dapat sampaikan informasi, apa-apa info tentang kelab fizik ataupun tentang UKM melalui orang tersebut. Dan make sure anda semua berinteraksi lah antara anda, saling tolong-menolong. Jangan sesekali anda bersorangan. Kalau rasa stres ke apa-apa, jalan-jalan pergi keluar. Kalau anda balik ke UKM, sebab ada option kan untuk balik ke UKM. Kalau stres ke apa-apa, jalan-jalan kat luar. Kat UKM ada banyak sangat tempat menarik, environment pun memang cantik. Ada monyet untuk bermain. Kalau korang tak nak main dengan monyet pun tak apa, monyet akan main dengan korang. Saya nak jangan risau. Ada banyak perkara untuk anda main kat sana. Yang penting kalau jumpa senior ataupun lecturer, mohon tegur. Sebab kami memang akan tegur dan kami di sini untuk tolong korang semua. Jangan malu, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Dan seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Syazana, kami memang dah kumpul semua soalan dan kami akan jawab di sebentar lagi. Tetapi kalau ada apa-apa soalan tambahan daripada taklimat sebelum ni ataupun daripada orientasi, boleh tanya di ruangan komen ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Harish Rao. Bila selisih buat tak cakna, sungguh pun sudah bertentang mata. Benarlah sungguh pujangga Cina, jika tak kenal maka tak cinta. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan sesi pengenalan kelab ini dengan sesi soal jawab bersama ahli kelab fizik. Sebelum kita mulakan sesi seterusnya, sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan tambahan yang ingin ditanya, mohon type di ruangan komen dan kami akan menjawabnya setelah selesai dengan semua soalan yang sedia ada. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput saudara Matthew Ernest Paul dan saudara Muhammad Fakih bin Aminuddin untuk mengendalikan sesi ini bagi menjawab soalan-soalan menarik yang telah diajukan oleh mahasiswa-mahasiswi fizik kemasukan baru sesi 2021-2022. Majlis dengan segala hormat mempersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fakih, pelajar tahun 2 program fizik. Jadi saya akan mulakan dululah sesi Q&A dan tolong jawab-jawab soalan yang telah ditujukan. Okey, so soalan pertama dan kedua, fakulti. Okey, soalan pertama, fakulti jauh ke dari college dan ada tak bas nak ulang alik dari college? Dan soalan kedua, tahun pertama ada berapa banyak kelas bagi kos fizik? Okey, saya akan jawab dua soalan ni dulu. Amirul boleh next slide. Okey, so
ni saya sediakan, saya tunjuk map UKM. So soalan tadi yang pertama, jauh tak fakulti daripada college. So yang saya faham, yang saya dapat maklumat, banyak daripada kalian semua ada dekat KTHO, Tun Sen On dengan Pendeta Zakbar, KPZ. So sini saya highlightkan dua tu je lah. So agak jauh lah daripada fakulti. Tapi jangan risau sebab UKM ada shuttle bus. Ada 3 zon tak salah, dan dia punya bus frequent lah, selalulah datang. 30 tak pasti 20 minit, 30 minit sekali bus akan datang lah. Jadi tak perlu risau kalau nak pergi FST, nak pergi mana-mana pun lah akan ada bus. Dan kalau susah macam tak tahu jalan, ada application. Saya biasa dulu guna Move It, nama dia application tu, aplikasi telefon. So boleh cari. Jadi dia akan, kalau kita nak pergi satu tempat ke satu tempat lain dalam UKM ni, dia akan beritahu lah mana bas yang kena ambil. Jadi tak perlu risau. So kat situ ada QR code, bolehlah kod kalau nak check map yang besar. Tapi QR code tu dia punya server mungkin down kot sekarang. Itu untuk soalan pertama. Untuk soalan kedua, next slide. Okay, so soalan kedua tadi berapa banyak kos lah. Saya tak pasti dah sebut ke tak tadi taklimat. Tapi kalau nak tahu berapa banyak kos yang kena ambil dan sebagainya, kita ada buku panduan. Jadi buku panduan ni boleh dapatkan bila-bila masa je. Pergi dekat link yang ada tu, Perhatian Sastra buku panduan. Kalau tak terlupa ke link tu, tak boleh, just search je UKM FST buku panduan. Nanti akan ada keluar. Jadi pilih untuk sesi kalian lah, untuk sesi akademik 2021, 2022. Dan dekat situ adalah dia punya kursus yang kena ambil, yang perlu ambil. So ada 1, 4, 5, 6, 7 subjek. Dan kalau ada subjek tambahan, citra nak tambah pun boleh. Jadi itulah yang ada SEM 1 ni 7 kan? 4, 5, 6, 7. Mungkin saya salah kira tapi jadi itulah boleh check situ. Jadi buku panduan ni pun kos-kos tu ada yang kena ambil. Dan kalau nak tengok sinopsis apa yang akan belajar waktu kelas, akan ada lah dekat situ. Boleh je search. Program major biasanya memang ada lah. Kelas-kelas dia ada sinopsis, reference yang guna dan sebagainya. So soalan 3, ni selesai untuk soalan ni. So untuk soalan 3 dengan soalan 4, ni saya cakap lah. So boleh saya tahu apakah peluang pekerjaan bagi kursus ni. Jadi untuk jawab soalan ni, pada kebiasaannya kalau kita sebut pasal kursus fizik, program fizik ataupun program sains lain lah, program sains lain, fizik, matematik ke, biologi ke, chemistry ke, yang akan datang dekat fikiran pelajar waktu dengar kursus-kursus ni, biasanya dia akan fikir peluang pekerjaan memang akademia ataupun pendidikan je. Jadi dia jadi lecturer, dia jadi research assistant, jadi teaching assistant, jadi cikgu ke. Jadi betul ada peluang pekerjaan dekat bahagian tu, tapi itu bukan satu-satunya bidang yang graduan akan ada peluang lah untuk masuk. Jadi kalau kita tengok, kalau kita ada alumni kita yang macam-macam dia ada. So ada yang pergi ke yang ada kerja meteorologi, ada yang pergi, boleh juga ada pergi bidang kesihatan pun ada, sebab kita ada fizik perubatan ada yang pergi bidang kewangan dan sebagainya, sebab dia luas kita punya skill sebagai graduan fizik. Jadi tak perlu risau, sebab daripada kita fikir apa yang kita boleh jadi, sebab kalau kita fikir fizik apa kerja yang akan jadi sebagai graduan fizik, kalau kita fikir jadi seorang fizisis sahaja, dia disempit lah pemikiran dia. Jadi kita fikir apa yang kita boleh buat, skill-skill yang kita ada daripada
kita belajar pada tahun 1 contohnya kita ada makmal kan, kita ada lab, kita dah start dah, kita main dengan data, kita main dengan data, kita fikir macam nak selesaikan masalah. Lepas tu nanti masuk year 2 kita ada programming punya komputer punya kelas, ada programming. So skill-skill tu terbangkit dari boleh gunalah macam-macam bidang pun. Jadi jangan risau, kita punya sebagai graduate fizik, kita punya peluang pekerjaan tu luas sebenarnya. Jadi tak perlu risau. Jadi jangan kepala tu dalam 4 tahun nak belajar ni, keep in mind je lah kita ada banyak peluang pekerjaan. Jadi tak perlu fikir susah sangat macam apa nak ada kerja ke nanti, sebab memang ada. Kita punya peluang pekerjaan luas, jadi tak perlu risau. Okey, harap menjawab. So yang soalan nombor 4, cara pembelajaran secara ODL yang lebih efektif, cara untuk lebih fokus. So daripada soalan ni, apa yang saya faham sebab lebih efektif kan, sebab mungkin dah macam sebelum ni matrik ke buat online, so rasa tak rasa macam belajar kot. Jadi macam nak lebih efektif, kalau nak jawab soalan ni, bagi saya ada 2 aspek penting. Satu bahagian teknikal, akademik, maksudnya belajar bagus dan sebagainya. Tapi aspek kedua tu aspek sosial, aspek kita punya day to day life, kita punya kehidupan lah. So bila belajar online ni tak ada dengan kawan, so kadang-kadang kita rasa bersendirian lah. Jadi kadang-kadang kita lari masa tidur, lari jadual. Lepas tu kalau tak ada kawan, contoh kalau dekat universiti, kalau kita terlajak tidur dan sebagainya, kita kawan sekos boleh, at least boleh cari kan, boleh jumpa. Cakap ada kelas dan sebagainya, boleh ingatkan. Tapi bila kita seorang-seorang dekat rumah, kadang-kadang benda ni jadi rasa keseorangan tu lah. Jadi part sosial ni dia satu lagi dari segi sentimental, maksudnya dari segi rasa keseorangan tu. Jadi rasa keseorangan tu, tapi ada aspek lain juga. Kalau kita tak kenal kawan kita kan, kalau kita kenal kawan kita, so kita tahulah yang mana yang lebih faham subjek teori, subjek mekanik, subjek termodinamik. Tapi lepas tu kita tak faham juga, ada orang yang, ada student yang bagus tapi dia tak suka dia tak suka banyak benda, dia tak suka dia tanya banyak-banyak soalan. Tapi ada juga student yang suka menolong sebagainya, contohnya. Jadi kalau kita tahu ni, kita bolehlah gerak maksudnya kita boleh gerak sama-sama lah. So tak adalah rasa keseorangan tu sangat. Ataupun kita buat study seseorang sebagainya, kadang-kadang benda tu boleh buat seseorang, tapi kadang-kadang ada masa susah. So carilah kawan sama, so boleh kenal satu sama lain. So cara yang macam tu part kehidupan tu part yang macam teknikal tu, just fokus dalam benda biasalah, fokus dalam kelas. Kalau boleh prepare before class. Macam saya dah 2 sem, saya pengalaman kelas yang saya tak prepare dengan kelas yang prepare. Dengan kelas yang tak prepare tu kadang-kadang tak faham langsung, ataupun sikit lah faham, sebab kita baru tahu apa yang tak faham waktu kelas. Tapi kalau kita ada macam dah prepare waktu sebelum kelas, kita dah tahu apa yang kita tak tahu. Lepas tu kita senang lah nak tanya lecturer dan sebagainya. Kalau macam first time tengok bahan waktu dalam kelas, dia jadi macam apa yang tak faham ni, macam kita pun tak tahu apa yang nak tanya dekat lecturer. Sebab benda baru first time tengok. Jadi prepare before class, buat assignment. Assignment pun kalau tak perlu hantar, masih tak ada markah pun, assignment tu buatlah. Sebab nak lagi faham, sebab subjek fizik ni kan banyak problem solving. So kalau nak faham, kena buat soalan dan sebagainya. Macam tak ada shortcut lah, kena memang menelaah lah dia punya bahan tu. So macam ada subjek yang tak boleh kita tertinggal satu part, lepas tu part next kita tak boleh pergi. So subjek macam tu fokus lah, macam subjek daripada first year pun ada subjek yang
kalau tertinggal first class, second class kita tak faham, betul nak pergi next tu susah. So jujur dengan diri sendiri, kalau tak faham tanya lecturer, jangan buat-buat faham, sebab buat-buat faham ni akan mengundang kepada banyak masalah nanti. So itu saja untuk soalan 4. Jadi saya bagi saudara Matthew pula lah untuk jawab soalannya. Baiklah, terima kasih saudara Fakir. Okey, so saya akan cuba tolong jawab untuk soalan-soalan seterusnya. So, yang pertama, kita ada soalan, mengapa ramai yang berpendapat bahawa sains fizik adalah khusus untuk pendidikan? Okey, ni saya boleh cakap dia sejenis common misconception lah. Sebenarnya, saudara Fakir pun telah jelaskan tadi, kalau kita belajar sains fizik ni dia actually merupakan satu cabang sains yang membekalkan kita dengan ilmu untuk apa-apa bidang selepas kita dah graduate. So kalau kita dah habis graduate nanti selepas 4 tahun degree, tak semestinya kita kena masuk bidang pendidikan. Tak semestinya kalau kita graduate physics, kita kena masuk untuk menjadi pensyarah ataupun guru sekolah. Sebenarnya dalam program fizik ni, dalam 4 tahun yang akan datang, kamu akan diajar cara untuk approach problems dengan cara yang berlainan. Sebab dalam fizik, yang paling penting adalah problem solving, cara untuk menyelesaikan masalah. So fizik ni akan mengajar kamu semua cara untuk handle satu masalah dengan berfikir secara kritikal dan juga di luar kotak. So cara ni, apabila kita dah belajar skill ni tak seharusnya kita apply dalam fizik sahaja. Contohnya kita boleh apply skill ni dalam bidang-bidang lain. Contohnya untuk pengeluaran dan penghasilan, kita boleh masuk manufacturing. Kita boleh masuk yang paling penting sekarang, penyelidikan. Research and development pun ada banyak peluang pekerjaan. Kita juga boleh masuk untuk area pengurusan, management atau even perbankan, banking. So sebenarnya kalau kamu belajar sains fizik ni, jangan restrict pemikiran kalau habis belajar fizik mesti masuk bidang fizik saja. Itu just common misconception. Sebenarnya kalau kita belajar fizik, banyak peluang pekerjaan untuk kita. So kita just kena alert dengan peluang-peluang yang ada and kita boleh apply sebanyak mana yang boleh. Tak semestinya kalau kita habis belajar dalam sains fizik, kita hanya akan masuk bidang pendidikan. So itu yang penting. So jangan risau. Dalam 4 tahun yang akan datang, apabila kamu semua tengah belajar, cuba cari bidang mana yang lebih menarik perhatian. Bidang pengurusan, bidang penyelidikan, bidang perbankan, mana-mana pun boleh. So selepas graduate nanti, boleh apply untuk bidang-bidang tersebut. Okay? So jangan risau. Dia bukan khusus untuk pendidikan sahaja. Terdapat banyak bidang yang boleh dipengaruhi. Alright? So soalan yang kedua, adakah untuk SEM 1 ni akan fully online? Peperiksaan akhir tahun macam mana? Okey, so yang ni tertakluk kepada perubahan tapi setakat ni SEM 1 akan fully online. Kalau berkaitan dengan lab atau sesi makmal tu merujuk kepada penyelaras makmal tapi setakat ni rasanya fully online. Untuk peperiksaan akhir kalau ikutkan SEM-SEM sebelum ni kita buat online juga. So kalau kita nak buat peperiksaan atas talian sebenarnya tak ada masalah, kita boleh je buat. So setakat ni rasanya semua akan dibuat secara atas talian tapi semua ni juga tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa. So tolong tunggu and just be alert untuk apa-apa pengumuman daripada ketua program atau daripada penyelaras khusus masing-masing. So itu yang penting, kena sentiasa alert dengan maklumat yang diberikan sebab dia boleh berubah anytime. So tolong alert dengan semua tu. Tapi untuk menjawab soalan ni, setakat ini SEM 1 akan fully online. Jadi soalan yang seterusnya, untuk degree sains fizik ada buat banyak eksperimen ke tak? Jawapan dia ya. Memang ada banyak eksperimen, tapi persoalan yang lebih tepat adalah adakah kamu semua akan sempat untuk buat semua eksperimen tu ke tak? Sebab dalam fizik memang banyak eksperimen. Kamu semua pun mesti dah familiar dengan eksperimen-eksperimen fizik yang kita lazim lakukan. So apabila kita masuk bidang degree, eksperimen yang dilakukan kita akan start daripada yang asas, daripada yang basic, daripada zaman sekolah dan zaman pre-U, and kita akan slowly pergi kepada eksperimen-eksperimen yang lebih detail, yang lebih kepada tahap pelajar universiti. Tapi sebab sekarang semua online and sebab zaman pandemik sekarang, so dia mungkin susah sikit tapi jangan risau. In replacement of eksperimen fizikal ni, kita sebenarnya ada banyak simulation atas talian yang boleh digunakan untuk memberi efek yang sama, kesan yang sama. So maybe para mahasiswa semua tak akan dapat hands-on experience yang banyak, tapi tak semestinya eksperimen tu kita dah buang terus daripada silibus. So eksperimen tu masih ada, kamu semua boleh rujuk kepada penyelaras makmal masing-masing untuk mengetahui macam mana kita akan lakukan eksperimen dalam atas talian ni.
Tapi yang penting eksperimen tu ada. Jangan risau. Sebab eksperimen tu salah satu faktor yang penting juga dalam fizik. Fizik tu dia bukan just kita belajar teori, kita just buat penyelidikan, kita just buat pengiraan, kita kena buat eksperimen. Hands-on experience tu penting. So jangan risau, dia masih ada. And finally, okay, so kita dah sampai kepada soalan yang paling penting. Susah sangat ke kos ni? Dan kalau susah, macam mana nak handle? Dan nak minta sedikit tips untuk bagaimana mendapat pointer dekan dalam kos ni. Terima kasih. Alright, terima kasih untuk soalan ni. Susah sangat ke kos ni? Okay, so saya nak jelaskan satu dulu. The main thing is, kalau sesiapa yang masuk kos ni dengan tanggapan bahawa fizik merupakan sains yang paling senang, maaflah, anda kena scam. Okay, dia bukan merupakan sains yang paling senang, tetapi fizik juga merupakan sains, bukan merupakan sains yang paling susah. Dia sebenarnya macam ni, sama ada satu kos tu dia senang atau susah, dia bukan merujuk kepada kos tu sendiri, tapi dia merujuk kepada pelajar itu sendiri, tanggapan pelajar itu. So kalau kamu ada minat dan kalau kamu berdisiplin, kalau kamu mampu meletakkan tenaga dan masa untuk berjaya, then takkan ada kursus mana-mana pun yang susah. So saya rasa itu yang paling penting, sebab kalau kita nak masuk, sebab kamu semua pelajar tahun 1, so kalau dalam tahun 1 pun kamu dah set mindset yang fizik ni susah, then tahun 2, tahun 3 dia akan menjadi lebih susah. So yang penting sekarang, jangan fikir susah atau senang. Yang senang, yang kamu kena buat sekarang, yang kamu kena fokuskan sekarang, apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh kawal ialah diri kita. So cara nak belajar tu penting. Kamu kena berdisiplin. Jangan anggap ni tahun 1. Tahun 1 bukan tahun honeymoon ke apa-apa. Dia penting juga sebab tahun 1 ni akan set baseline untuk pointer. Itu yang penting. And tahun 1 kalau kita nak compare dengan tahun 2, 3, 4, well normally tahun 1 adalah senang sikit. Sebab dia macam revision, dia ulang balik apa yang kita dah tahu semasa dalam asasi atau pre-university. So itu bukan alasan untuk slacking. So kita tak boleh slack tahun 1 pun, kita kena fokus betul-betul sebab tahun 1 yang penting kita kena mendapat foundation yang kukuh, asas yang kukuh untuk ke sem-sem yang seterusnya, and juga kita kena membina pointer yang kukuh. Sem 1 ni sangat penting. So tolong memberi perhatian sepenuhnya walaupun ini kelas online, walaupun kalian semua mostly kat rumah, tapi cara belajar tu mesti sama dengan cara belajar dalam kelas fizikal. Jangan lalai sebab bila kita dah start lalai dalam sem 1, dan susah kita nak catch up balik dalam sem-sem yang seterusnya. Alright? Itu yang penting. And tu pun kami bercakap dari experience sendiri sebab kita pun menerusi kelas online, ada je yang lalai, ada je yang fallback, lepas tu nak catch up tu memang susah. So korang semua start daripada first sem, so ada masa lagi, just set rutin yang betul. Kelas online, yes, tapi buat macam kelas fizikal. Bila time belajar, belajar betul-betul. Bila time buat kerja, buat kerja. Jangan anggap sebab semua online, kamu ada masa untuk buat benda lain. Masa untuk buat benda lain tu ada. Masa nak main tu main. Tapi masa nak study, masa nak fokus tu, tolong fokus. Okay, ingat, sem 1, sem yang sangat penting. Walaupun nanti kamu akan tengok dia punya subjek macam pernah buat, macam senang, contohnya light and optics, mekanik semua tu, tapi jangan sesekali lalai. Sebab subjek tu mesti senang. Dia boleh nampak senang. Tapi peperiksaan dia nanti, tugasan dia nanti, carry mark semua penting. So yang tu kena catch up and dia kena lebih kepada konsistensi. Okay, so yang penting kalau kamu nak dekan dalam sem mana-mana pun, yang penting adalah konsistensi. Kamu kena konsisten dalam study. Jangan bila nak dekat dengan exam atau dekat dengan mid-sem baru nak study. Sebab nanti banyak benda untuk catch up. And jangan jadikan tu sebagai tabiat. Okay, itu je yang penting. So sebenarnya susah sangat ke kos ni? Kos ni tak adalah susah mana, tapi dia juga tak senang. So kamu kena pandai-pandai cari mana balance. Balance antara time nak main dengan time nak fokus untuk belajar. Sebab kalau semua boleh fokus je, then mestilah tak elok juga kan. So jangan risau, kos ni tak susah sangat. Saya boleh katakan dan saya rasa my friends also can agree. Dia tak ada susah mana. Dia boleh je berjaya tapi kamu kena letak effort. So dia bukan pada kursus ni, tapi dia lebih kepada kamu and sikap kamu. So kalau kamu boleh letak effort, kalau kamu boleh mengorbankan masa dan tenaga untuk berjaya, then why not? Boleh je dekan, boleh je graduate dengan first class. So jangan risau pasal tu. Alright, so itu je soalan-soalan kalau ada sebarang soalan tambahan, boleh je mengajukan dalam ruangan komen. Saya dengan saudara Fakir boleh tolong untuk jawab.
Ada soalan ke tak, anyone? Kalau ada, just tanya je soalan. Kalau ada soalan boleh je tanya. Saya rasa kita bagi soalan pensyarah dululah untuk dijawab. Lepas tu kita datang balik. Macam ni? Kejap ada satu soalan. Dah boleh. Ada banyak tak program yang berkolaborasi dengan kelab lain? So selalunya kalau kita ikutkan masa zaman fizikal, ada je program. Kita selalu buat kolaborasi dengan kelab-kelab fizik dari universiti lain. So yang tu selalunya ada. Tapi sekarang sebab zaman pandemik and semua atas talian, so kami di kelab fizik, kami akan cuba melakukan yang terbaik. Sebab kami pun memang nak mengadakan program yang berkolaborasi dengan kelab-kelab lain. Supaya kamu boleh dapat exposure and boleh meluaskan rangkaian dengan kelab-kelab and universiti yang lain. So itu salah satu agenda utama kami di Kelab Fizik untuk tahun ni, untuk memperbanyakkan lagi program-program yang melibatkan kolaborasi dengan kelab lain. So yang tu kami akan usahakan. Okay, kalau rasanya kalau tak ada soalan tambahan, saya pas mula kepada pengerusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada saudara Matthew Ernest Paul dan saudara Muhammad Fakir bin Aminuddin atas penerangan yang diberikan yang cukup jelas. Seterusnya, majlis ingin menjemput Dr. Syazana binti Abdul Hamid, penasihat Kelab Fizik, untuk menjawab beberapa soalan khas yang diajukan oleh mahasiswa-mahasiswi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey. Ada soalan ke? Amirul, cuba pergi ke soalan pensyarah, ada ke? Sebab saya baru je add sebentar tadi. Okey, kejap Amirul. Dr. Syazana sebentar ya, sebab ada beberapa penambahan sikit lah di slide tersebut. Amirul, buka link yang saya bagi kat awak kat WhatsApp. Present link tu. Alright. Dah ada dah. Ada Okey. Dah, Dr. Syazana, saya rasa boleh teruskan dah. Okey, dah ada Okey, terima kasih. So kita tengok soalan yang pertama. Saya rasa tadi pun dah dijawab sikit. So memang perancangan pada masa ini sepenuhnya online. Okey, dan macam termasuk makmal, kalau tadi ada Encik Emran ada beritahu, beliau ada perancangan untuk menghantar bahan kepada para pelajar, tapi tak itu nanti perbincangan lanjut dengan beliau. Peperiksaan akhir tahun juga secara atas talian. Okey, kita tak akan berjumpa. Saya rasa buat masa ni dia beritahu tidak akan berjumpa di Dewan Peperiksaan lah untuk peperiksaan akhir atas talian. Dan ada kursus yang kalau tadi ada belajar kan, siapa ada dengar tadi, ingat tak ada 2 jenis? Okey, siapa ingat ada yang kalau kita tak ada peperiksaan akhir tu dipanggil apa? Formatif. Formatif tu ada 2 tu kan. Okey, nama lain dia penilaian berterusan. Okey, so untuk penilaian berterusan tu dia tak ada peperiksaan akhir, tapi dia ganti dengan tugasan, kuis. Okey. So saya harap menjawab soalan tu sepenuhnya online. Jadi memang internet connection kena stabil lah. Okey. Berapa banyak assignment bagi tahun pertama dan pecahan markah? Okey. Untuk semua kursus, okey, para pelajar, pada perjumpaan pertama dengan pensyarah perjumpaan pertama kelas sangat penting. Kerana pada waktu tersebut anda akan didedahkan dengan performa khusus. Dalam performa khusus tu ada sinopsis apa yang diajar, ada juga rujukan-rujukan, buku rujukan yang anda boleh rujuk, dan ada pecahan, bukan pecahan markah percentage, ada pecahan division untuk berapa persen tugasan, berapa persen kuis. Okey. Itu semua akan dibentangkan atau diberitahu oleh pensyarah atau penyelaras khusus kebiasaannya pada kuliah pertama. Okey, jadi tolong masuk kuliah pertama, masa tu dia akan bagi tahulah semua. Okey, sama ada kursus tersebut adalah penilaian berterusan atau mempunyai peperiksaan akhir juga akan diberitahu pada kuliah pertama.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cabang fizik perubatan hasil penjalannya ada UKM macam cabang fizik angkasa. Okey, dan Pascal diri kosan fizik. Okey, yang ini saya rasa tadi Dr. G tak ada, Dr. Izrawati tak ada terangkan ke untuk khusus-khusus pilihan semua? Dr. G ada lagi dalam ni? Saya cek kejap. Tapi tadi memang tak cerita lagi lah pasal apa bidang-bidang fizik ni. So, nanti kita akan ada sesi ke untuk terangkan? Boleh ada sesi dengan kelab lah kot nanti sebab untuk taklimat tadi lebih kepada struktur program, takut tak cukup masa dan darjah keliru banyak benda nanti. Okey, so nanti ini tunggulah. Mungkin boleh adakan satu slot lah dengan melalui kelab fizik yang boleh terangkan pasal benda ni. Okey, tapi boleh rujuk kepada apa tadi tu buku program pada panduan program. Okey, dari situ boleh nampak lah sebenarnya. Tapi kalau kata cabang fizik perubatan, sefaham kita buat masa ni fizik perubatan tiada Dr. J? Ya, tiada. Sebab kita tiada. Ada baca syarah yang fizik perubatan lah. Syarah yang bersara dulu Prof. Supian tu. Okey, akan dipilih pelajar di tahun 3 nanti. Okey. Okey. Habis ke soalan dia? Okey. Office hour ni pesyarah ada office hour ni susah nak jawab soalan ni tapi saya bagi tahulah semua orang tahu office hour pukul berapa? Siapa boleh jawab? 8 hingga 5. Okey, 8 hingga 5. Kalau kamu masuk ke UKM nanti, office hour tu 8 ke 5 tu waktu yang counter, nanti kita ada fizik, kita ada apa tu? Apa kita panggil tu? Pejabat. Okey, pejabat am. Okey, office hour tu memang buka 8 ke 5. Okey, jadi pekerja yang ada di situ memang dia bertugas pada waktu tu lah. Okey, tapi pesyarah ni selalunya kami ni tak ikut sangat office hour tu. Macam saya lah, kalau kamu tanya saya pun ada je saya berbicara dengan pelajar selepas waktu office hour. Pukul 5.30, pukul 6. Okey. Jadi kalau katanya nak tahu waktu yang sepatutnya tu, kalau boleh bila nak WhatsApp tu kan sekarang kan zaman WhatsApp semua kan, sewaktu office hour. Okey, janganlah kamu assume kalau kamu WhatsApp pukul 10 malam tu, 1 minit tu saya kena balas. Okey. 10-30 minit pun belum tentu saya balas kalau waktu malam. Okey, tapi insya-Allah jika kamu message antara pukul 8 dan pukul 5, kami boleh balas. Tapi seandainya semasa komunikasi dengan pelajar, dengan pesyarah tu, mungkin pesyarah tu sendiri akan berkata, okey tak apa, nanti kita discuss benda ni pukul 6. So itu berpulang kepada bukti pesyarah. Tapi kalau kamu nak hubungi buat pertama kalinya, saya mohon mula-mula tu biar dalam office hour. Okey? Boleh ke daftar masuk kursus meja kelas lain, kalkulus program matematik. So yang ini pun kalau ikut tadi Dr. G ada beritahu juga mana yang boleh ambil. Okey, dan sefaham saya ada kursus yang berbentuk audit Dr. G, yang kalau dia lulus apa tadi? Siapa pelajar ingat? Boleh. Yang pasal kelas program di program matematik apa semua ni, pelajar memang boleh ambil. Cumanya dia tidak termasuk dalam keperluan bergraduate. Maksudnya tak termasuk dalam 123 unit tadilah. Jadi mungkin katalah ambil kursus ke kelas ni 3 unit contoh ya. Bila campur dengan kursus kalkulus ni, pelajar dapat 123. Sedangkan yang ambil dekat yang lain-lain yang bawah fizik semua baru 120. Jadi tak boleh lah, tak cukup lagi walaupun cukup dah 123 macam tu. Maksud pelajar maksudnya kena tambah lagi biar cukup dulu yang fizik tu. Okey, yang lain-lain tu tambahan tak apa. Ada setengah pelajar dia memang suka nak ambil kursus-kursus lain sebab sebenarnya itu memberi nilai tambah lah kepada pelajar.
boleh je ambil, jangan risau. Saya akan sentiasa sokong pelajar kalau pelajar nak ambil. Memang ada senior pelajar yang memang suka ambil di maths. Setiap semester dia akan datang jumpa saya untuk dapatkan pengesahan dan sebagainya lah. Jadi saya akan sokong, okey? Takluk kepada PNGK pelajar lah biasanya. Alright. Dan ini memang memberi nilai tambah kepada pelajar. Okey? Dia akan ambil sebagai audit Dr. G? Boleh Dia ambil exam. Boleh ambil audit. Dia lulus gagal je kan kalau audit tu? Dia boleh ambil exam macam lain juga. Dia punya grade tu dia sama ada lulus dia lulus gagal, atau dia gagal boleh kan? ada grade juga. Dia boleh yang ada grade juga yang audit. Okey, dia ada Boleh pilih beberapa lah. jenis lah. Boleh pilih, pelajar boleh pilih. pilih. Kalau yang audit tu maksudnya dia cuma ada lulus gagal lah. Lulus gagal ni okey, dia ada dua perkara. Audit tu dia tak ada, dia cuma masuk kelas, dia tak ada exam. Maksudnya macam tu. Okey ke? Clear? Alright. Okay. So dan seterusnya, adakah result exam lebih bergantung kepada markah assignment atau exam? Okay, itu akan bergantung kepada percentage penilaian atau pentaksiran sesuatu kursus. So kalau ikut selalunya, kalau yang sebelum ni percentage exam tu tak tinggi sangat. Dia boleh jadi 30 ke 40%, 35 macam tu lah. So jangan ingat kamu hanya nak study untuk exam saja. Jadi kamu abaikan yang assignment, quiz tu semua. Dia boleh memberi kesan kepada grade kamu. Okay, tapi kalau untuk kursus yang penilaian berterusan yang tak ada exam tu, memang dia sepenuhnya bergantung kepada penilaian-penilaian yang berterusan tu yang bersifat tugasan, quiz, memang sepenuhnya bergantung kepada tu. Okay, jadi tolong jangan fikir saya nak target exam je. Yang lain tu saya buat ala kadar. Tak boleh. Dan nasihat saya juga kepada pelajar, kita faham mungkin kadang-kadang di rumah semasa kamu tidak berada di UKM ni, di rumah tu banyak kekangan. Kan, banyak kekangan untuk menyelesaikan tugasan, kuis, dan mungkin kadang-kadang pun faktor internet akan memberi kesan lah kepada masa kamu nak jawab kuis, sebab ada certain kursus ni dia buat kuis dalam masa 1 jam. So pelajar kena selesaikan dalam masa 1 jam. Jadi kalau ada masalah-masalah macam tu, jangan segan, jangan silu, tolong beritahu pensyarah. Okay, yang kamu ada masalah apa. Tapi janganlah saja create masalah. Sebenarnya ada masalah dengan create masalah tu dua benda yang berlainan. Okay, ada lagi ke? Doktor, ada soalan di ruangan komen. Komen bentuk saya untuk sedang dapat jawab ada yang ni jawab pasal kena dekan setiap. Okey, sefaham saya yang dapat anugerah dekan tu setiap semester ada. Siapa yang dapat 3.67 tadi akan dapat sijil lah setiap semester. Jadi nak tambah sikit yang untuk ni, adakah maksud dia untuk dapat first class degree, maksudnya dia bergraduat nanti? Kalau dia bergraduat, tak semestinya dia dapat dekan setiap semester. Contohnya semester ni dia memang dapat 3.8 contohnya. Okey, semester depan dia dapat 3.6. Okey, kalau campur dua tu dan bahagi dua, mungkin dia dapat 3.67 ke atas. Okey, dan macam itulah campur dan akhirnya kumulatif tu dia dapat 3.67 ke atas. Baru dia dapat bergraduat cemerlang ataupun dipanggil betul lah first class lah. Okey, jadi tidak semestinya kok lah kan ada semester yang dikurang daripada 3.67, dia masih berpeluang sebab dia tidak kira semester itu, cuma semester itu je lah dia tak dapat anugerah dekan. Anugerah dekan adalah per semester, tetapi bergraduat cemerlang adalah bila keseluruhan tahun 4 nanti, bila dah habis semua. Jelas ke? Siti Najihah. Jelas, terima kasih. Okey. Okey, nampaknya tak ada soalan lain dah di chat.
Okay, down. So saya nampak baguslah, tak ada semua terkawal di ruangan chat. Berbanding pagi tadi tu saya nampak banyak luar kawalan lah, tapi alhamdulillah bukan pelajar fizik. Ada soalan lain lagi? Tak ada, nampaknya pengurusi dia dah penat dah semua orang dah. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syazana atas pencerahan yang diberikan. Hadirin yang dihormati, majlis akan diserikan lagi dengan tayangan video fakulti dan video interaktif yang disediakan oleh Exco Multimedia Kelab Fizik sesi 2021-2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Dr. Rozidawati binti Awang, merupakan pensyarah di program fizik. Pada masa sekarang, saya ialah ketua program fizik dan selaku ketua program fizik, saya juga adalah penasihat kepada kelab fizik. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar yang baru saja mendaftar untuk sesi 2021-2022. Selamat datang ke UKM Universiti Watan kita. Saya doakan semua pelajar semoga semua berjaya. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar. Saya Dr. Nurul Syazana binti Abdul Hamid. Saya merupakan salah seorang pensyarah program fizik di Jabatan Fizik Gunaan Fakulti Sains dan Teknologi. Pada masa yang sama, saya juga merupakan Ketua Unit Anugerah dan Biasiswa daripada Pusat Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada kesempatan ini, selaku penasihat bagi kelab fizik, saya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada semua para pelajar baru untuk sesi kemasukan 2021 dan 2022. Diharap semua pelajar dapat terus cemerlang dalam meneruskan pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia, terutamanya dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar di bawah program fizik. Jika terdapat sebarang permasalahan sepanjang tempoh pengajian saudara dan saudari semua, diharap dapat terus berhubung dengan saya selaku penasihat kepada kelab fizik dan juga selaku para pensyarah kepada anda semua. Sekian itu sahaja. Terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Arif. Saya merupakan pelajar fizik tahun 3 dan saya merupakan yang di-ketua Komiti Kelab Fizik. Selamat kenal semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Farah Izani binti Tarmizi, pelajar tahun 3 dan merupakan timbalan yang dipertua untuk Kelab Fizik sesi 2021-2022. Hai, nama saya Nur Isa binti Gani. Saya merupakan pelajar tahun 2 dan saya adalah setiausaha untuk Kelab Fizik sesi 2021-2022. Hai dan salam sejahtera, nama saya Muhammad Syazlan bin Muhammad Siddiq. Saya merupakan pelajar fizik tahun 2 dan saya memegang jawatan sebagai timbalan setiausaha. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nafatin Afrika binti Muhammad Fatah. Saya merupakan pelajar tahun 3 dan merupakan bendahari bagi Kelab Fizik sesi 2021-2022. Hai semua, nama saya Matthew anak lelaki Ernest Paul. Saya merupakan pelajar tahun 3 fizik dan bagi sesi 2021-2022, saya merupakan ketua Exco Program Akademik. Selamat berkenalan. Hello semua orang, nama saya Dobela Cakna Lagi Sekenu. Saya merupakan pelajar tahun 2 fizik dan saya juga memegang jawatan Exco Program Akademik bagi Kelab Fizik. Nice to meet y'all. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nur Fatina binti Tajuddin. Saya merupakan pelajar tahun 2 dan saya juga merupakan ahli Exco Akademik Kelab Fizik sesi 2021-2022.
Hai, selamat sejahtera. Nama saya Tuhan Raj Analaki Raja. Saya merupakan pelajar tahun 3 fizik dan saya memegang jawatan sebagai salah seorang ahli dalam program akademik Kelab Fizik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ain Natasha binti Rusdi. Saya merupakan pelajar tahun 2. Saya memegang jawatan sebagai Exco Program Akademik bagi Kelab Fizik sesi 2021-2022. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fakir bin Amudin, pelajar tahun 2 program fizik dan dalam jawatan Exco Program Bukan Akademik bagi sesi 2021-2022. Assalamualaikum and hai. Nama saya Muhammad Amirul Aifiz bin Ghazali, pelajar fizik tahun 3. Saya memegang jawatan sebagai salah seorang Exco Program Bukan Akademik bagi Kelab Fizik bagi sesi 2021-2022. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Diobenteran Analaki Jayashankar. Saya merupakan pelajar tahun 2 dan saya adalah salah seorang Exco Program Bukan Akademik Kelab Fizik sesi 2021 dan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Dirahmat Fatihah bin Azhar Adnan. Saya pelajar tahun 3 Fakulti Sains dan Teknologi Kos Fizik. Dalam Kelab Fizik, saya memegang jawatan sebagai Exco Kebajikan. Selamat kenalan. Nama saya Amirah Hazimah binti Muhammad Hashim. Saya merupakan pelajar tahun 3 dan memegang jawatan Exco Kebajikan untuk Kelab Fizik sesi 2021-2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahid bin Yusof. Saya merupakan pelajar tahun 2. Saya merupakan Exco Multimedia untuk Kelab Fizik sesi 2021-2022. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Janti binti Abdul Selamat. Saya pelajar tahun 2 bagi sesi 2021-2022. Saya merupakan Exco Multimedia bagi Kelab Fizik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, nama saya Nur Sarvina binti Muhammad Reza, pelajar tahun 2 dan memegang jawatan sebagai Exco Multimedia untuk Kelab Fizik sesi 2021-2022. Seterusnya ialah video Jabatan Fizik UKM.
Baiklah, demikian sahaja sesi tayangan video yang cukup kreatif dan menarik. Dengan menonton video-video tersebut, diharapkan agar mahasiswa-mahasiswi dapat mengenali barisan majlis tertinggi beserta exco bagi kelab fizik sesi 2021-2022. Majlis mengucapkan sekalung terima kasih buat para pensyarah yang sudi meluangkan masa bersama kita pada petang ini. Sedikit pesanan buat mahasiswa-mahasiswi baru, jikalau anda bertembung di college atau fakulti, usah segan untuk menegur kami kerana kami semua ramah mesra. Sebelum mengakhiri majlis, para hadirin diminta untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi bergambar. Buka kamera ya. Baik, kita ambil gambar ya. 3, 2, 1, cheese. Alright, lagi sekali. 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Cantik semua. Dengan berakhirnya sesi itu tadi, maka berakhirlah majlis pada hari ini. Mahasiswa-mahasiswi diingatkan supaya mengisi Google Form maklum balas dan juga jangan lupa isi kehadiran hari ini. Link dia akan berada di ruangan komen. Okay, sekali lagi, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi dan juga barisan Exco Kelab Fizik atas kesudian untuk bersama-sama berjayakan program pada hari ini. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima Thank you, kasih. senior. Thank you, Terima lecturer. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih semua. Jangan lupa isi yang maklum balas dan kehadiran tu. Terima kasih. Afiq dah boleh stop present lah. Alright, good job. Okay. Tahniah. Okay. Kita akan meeting pada malam esok lah. Sebab malam ni aku ada kerja sikit. Malam esok kita meeting. Iza jangan lupa buat postmortem pula. Iza jangan lupa buat apa tu? Minit mesyuarat. Minit mesyuarat. Include sekali feedback yang diberikan. Nanti aku akan bagi kalau dokumen link tu aku akan share dengan kau. So kau boleh baca and then kau include sekali lah semua cadangan, semua masalah yang diberikan, audio semua clear ke tak, sebab semua tu aku dah ditanya kat Google Form tu. Kau include sekali semua tu dalam minit mesyuarat. Esok kita akan berbincang lah Alright, good job everyone. Thank you Ruben, thank you Matthew, Yoben, Fakir. Korang cakap hebat sangat tadi. Esok apa-apa
aku akan beritahu. Alright bro. Thank you Okay. bro. Bye bye. Alright, see y'all. Tak lu. Lalu. Bye semua.